Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana diberikan kesempatan dan diberikan kurniaan untuk kita dapat merasai kehidupan di waktu pandemik, di waktu wabak yang melanda di negara kita ini, yang mana beramai di kalangan keliling kita yang uh, telah tidak mampu melawan wabak ini, tetapi kita masih terselamat daripada kita. Jadi kita memang minta hindari daripada wabak ini kerana kita nampak dah penyebaran dia punya speed dia sangat-sangat cepat. Dia punya penyebaran dia. Jadi kita perlulah ambil iktibar dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, hari ini kita masuk dalam surah yang seterusnya, tadabbur surah, iaitu surah Asy-Syams. Jadi kita sama-sama kita memahami di dalam membaca surah-surah lazim, kerana bila kita faham kita akan dapat khusyuk di dalam solat ataupun di dalam bacaan tadarus, atau di dalam bacaan. Kita tak nak orang tu baca seperti tin kosong yang langsung tak ada apa-apa isi, yang mana apa benda pun kita baca kita tak faham. Itulah yang menyebabkan kita punya bacaan kita kurang bagus dan tiada penghayatan di dalamnya. Jadi amat penting penghayatan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi hari ini kita masuk dalam surah yang tersebut, surah yang lain, iaitu surah Matahari ataupun surah Asy-Syams. Jadi bagi yang ada mempunyai Al-Quran, boleh buka Al-Quran waqaf ibtida. Bagi yang ada, bagi yang tak ada, boleh buka Al-Quran biasa pun ataupun Al-Quran tafsir untuk kita. Yang penting Al-Quran tu ada warna ya. Warna supaya kita tahu dia punya dengung yang belah mana dan dia punya panjang pendek dan sebagainya. Jadi amat penting kita cara bacaan kita betul dulu. Jadi kita baca dahulu surah Asy-Syams. Sebelum tu kita baca Al-Fatihah dulu sebagai pembuka majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih yang baru masuk dan yang setia dalam live saya, sama ada dalam tadarus ataupun live yang berkaitan penjelasan Sudus Amma. Kerana kalau bukan anda lah yang support saya punya, maksudnya saya cakap seorang-seorang, tak, saya tak kisah. Yang penting saya menyampaikan apa yang patut, yang mana kita kena memberi manfaat kepada ramai orang lain, apa benda yang kita tahu, supaya kita tidak dikategorikan sebagai seorang yang pentingkan diri sendiri tanpa menyebar kepada orang lain. Jadi apa yang kita ada kita sebarkan, apa yang kita tahu kita ajar kepada orang lain, dan apa yang saya tak tahu saya belajar daripada orang. Bila kita tak tahu kita belajar, bila kita tahu kita ajar. Tu kita punya konsep yang dipegang oleh Sayyidina Ali hari ini lebih baik daripada semalam. Baik, boleh buka surah Asy-Syams, sama-sama kita akan baca. Baik, surah Asy-Syams ini maksudnya apa? Matahari ya. Seperti yang kau tengok komen tu, Soleh Roslan, pernah tak dengar suara matahari? Surah apa matahari tu? Baik, sebelum kita menceritakan, kita baca dia punya Al-Quran, ayat dia dan tajwid. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik, mari kita masuk dalam tajuk dia pula. Jadi surah Syam ni saya lihat macam dia punya tajuk di sini kurang sedikit. Kalau ada banyak tajuk, kita nak senang je nak tahu. Kalau ada banyak tajuk di situ, dia ada warna-warni. Banyak warna-warni, banyaklah tajuk dia. So kita tengok yang pertama. Wasyamsi waduhaha. Tiada hukum tajwid. Cuma yang kita belajar apa? Tanda yang tekankan, huruf yang kita abaikan, itu saja. Wal qamari idza talaha. Juga tiada hukum tajwid. Wan nahari idza. Kita dah nampak di sini ada satu syaddah yang berwarna merah. Jadi syaddah ini, jika syaddah yang berwarna merah, kalau kita tengok syaddah-syaddah lain semua ni hitam. Jadi kita dah tahu, jika syaddah yang berwarna merah, ia merupakan syaddah yang berwarna merah ialah dengung. Boleh nampak? Gunnah maksudnya dengung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lili, terima kasih kerana share. Jadi kalau yang syaddah yang tak ada dengung, syaddah yang warna hijau pula, syaddah ada tiga warna. Yang pertama syaddah berwarna hitam. Syaddah berwarna hitam hanya kita tekankan sahaja. Syaddah yang berwarna merah mempunyai dengung. Syaddah yang berwarna hijau ianya tidak mempunyai dengung. Maksudnya apa? Bila gunnah, idgham bila gunnah, seperti itu. Baik, kita tengok di sini nun ini merupakan nun yang dinamakan, hukum tajwid dia adalah wajib dengung. Wajibul gunnah wan nahari idza jallaha. Baik. Di sini ada satu sahaja hukum tajwid. Kita masuk ayat keempat. Wal laili idza yaghshaha. Tiada hukum tajwid sebab tak ada warna pun. Senang je nak tahu. Kecuali ada satu tajwid yang tiada warna. Memang kita tak buat. Warna dia memang warna hitam. Kita tengok di sini ialah izhar. Izhar memang kita tetapkan warna hitam. Jadi warna hitam ni adalah hanya hukum izhar halqi atau syafawi. Izhar halqi atau syafawi memang kita buat warna hitam. Ini sahaja hukum tajuk warna hitam. Selain itu semua berwarna. Okey. Itu uniknya Al-Quran Waqaf Ibtidak ni. Kena dapatkan dengan segera. Okey. Kita masuk ayat kelima. Wassama. Kita dah nampak dekat sini ada tanda cacing. So of course cacing kita akan buat warna sama ada biru atau hijau atau oren. Ni mak lazim ni jarang ada. Jadi yang adanya selalu kita jumpa warna biru dan hijau. So of course mesti cacing, tanda cacing ni mesti ada hukum. Tak ada yang cacing ni warna hitam, tak ada. So bila ada hukum kita warnakan. Dia sama ada hijau atau biru. Macam mana nak tahu kenapa hijau dan biru? Hijau ialah mad jaiz mufasil. Saya dah jelaskan sebelum ni. Biru mad wajib muttasil. Jadi kita tengok warna di sini. Warna ni warna apa? Kalau anda, saya tak boleh nak zoom kerana handset ni dia pakai monopod ni, dia tak boleh nak ke bawah. Jadi bagi yang anda yang mempunyai Al-Quran Waqaf Ibtidak tu boleh tengok di sini cacing ni warna biru. Warna biru bermaksud mad wajib muttasil. Maksud huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Okey, selain itu tak ada hukum. So surah Asy-Syam ni sikit sahaja hukum dia. Kita setakat ni kita lihat. Kita tengok ayat ke-6. Wal ardi wa ma tahaha. Juga tiada hukum. Wan nafsi wa ma. Okey, di sini kita dah nampak tanwin berwarna merah. Tanwin berwarna merah. Kita tengok dekat sini. Apa-apa kita rujuk je sini, senang. Tanwin berwarna merah merupakan idgham. Idgham. Senang je kan. Nun yang berwarna merah atau tanwin berwarna merah sama ada bawah, atas atau depan merupakan idgham. Apa maksud idgham? Memasukkan. Tetapi idgham ada dua, perlu diingat. Idgham ada dua. Macam mana nak tahu idgham ma'al ghunnah atau bila ghunnah? Okey, saya ada step yang baru. Macam mana nak tahu? Jika ma'al ghunnah ada tanda ni je dah cukup. Faham? Ada tanda ni je dah cukup sebagai idgham ma'al ghunnah ataupun idgham yang mempunyai dengung.
Jika idgham bila gunnah, dia ada tanda syaddah yang berwarna hijau ni. Yang mana selepas daripada tanwin berwarna merah ni, depan dia ada huruf sama ada lam atau ra yang bertanda syaddah berwarna hijau. Itulah idgham bila gunnah. Simple saja nak tahu. Boleh, senang saja. Baik, ini saja satu je hukum. Kita masuk ayat ke-8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Tiada hukum kecuali kita dah nampak kat sini ada satu tanda mati yang berwarna hijau. Okey, tanda mati berwarna hijau. Apa maksud tanda mati berwarna hijau? Kita lihat dekat sini tanda panduan tajuk berwarna ni. Kita nampak, kalau kita perasan, kita punya tanda mati yang lain semua ni hitam. Jadi yang tanda mati ni ada dua warna je, hitam atau hijau. Jika warna hijau, dia merupakan qalqalah sughra. Jika yang tanda mati tersebut warna hijau, hanya tanda mati je, yang qaf ni tak warna hijau. So ini merupakan qalqalah sughra. Tetapi jika tanda mati itu warna hijau dan hurufnya sekali warna hijau, itu merupakan qalqalah kubra atau akbar. Boleh ya? Kita masuk ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Okey, di sini kita dah nampak tanda mati warna hijau. So ini merupakan qalqalah sughra. Aflaha man. Di sini ada nun yang warna hijau. Kita tengok. Nun warna hijau merupakan ikhfa. Ikhfa sama ada hakiki atau syafawi. Jadi kita lihat macam mana tahu hakiki atau syafawi. Senang saja. Jika nun yang warna hijau, dia hakiki. Jika mim yang warna hijau, dia syafawi. Simple. Okay, selain daripada itu tak ada hukum. Tengok ayat seterusnya. Wa qad khaba. Okay, di sini kita dah nampak qalqalah sughra. Di sini juga kita jumpa lagi seperti ini, iaitu ikhfa hakiki. Dassaha. Di sini tiada hukum. Kadzabat samudu bitaghwaha. Kadzabat samudu bitaghwaha. Okey, di sini juga tiada hukum kecuali ni, tanda cacing ni. So of course bila tanda cacing mesti ada hukum di situ. Tapi hukum dia melibatkan ayat yang seterusnya. Jadi ini merupakan warna hijau. Kita tengok cacing tu warna hijau. Jadi mat jaiz mufasil. Mat jaiz mufasil. Sebab dia dalam dua kalimat. Izimba. Okey, kita dah perasan jika ada mim yang berwarna merah, saya dah cakap sebelum ni, jika mim yang berwarna merah, dia merupakan iklab. Iklab. Dengung juga. Boleh. Dia dengung. Apa-apa yang berwarna merah semua dengung. Dengung. Izimba. Dia seakan-akan kita bunyikan mim ni. Boleh saja anda nak buat dengung atau anda buat bunyi mim. Izim atau izim, dia seakan-akan. Sebab apa tanda-tanda ni wujud? Rasab Usmani buat macam ni. Kerana bila kita sebut tanwin, izim yang mana dengung, digabungkan dengan nun. Bukan nun. Digabungkan dengan ba. So, dia seakan-akan bunyinya macam nak sebut huruf mim. Sebab tu dia buat huruf mim. Izim. Faham? Okay. Asalnya nun ni adalah ikhfa. Tetapi sebabkan dia bertemu dengan ba, so kita sebut dia seumpama kita nak sebut mim. Izim. Kita nak sebut ba. Daripada nun mati ni kita nak sebut ba, dia akan seumpama nak sebut mim. So alang-alang sebutlah mim terus. Macam itulah jadinya hukum iklab. Izim ba'atha ashqaha. Okay, selain itu tak ada hukum. Faqala lahum. Okay, di sini ada mim mati. Mim mati saya dah sebut. Jika mim mati merupakan izhar, walaupun dia warna hitam. Jadi jangan ingat warna hitam tak ada hukum. Faqala lahum Rasulullah. Ini izhar syafawi. Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Okay, di sini ada qaf yang mana atasnya tanda mati warna hijau. So ini qalqalah sughra. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Tak ada hukum di sini. Sebab tu saya baca je. Fadam. Okey, ada hukum. Ada hukum. Di sini ada hukum. Nampak mim mati ni. So hukum dia automatic izhar. Boleh. Izhar. Okey. Fadamdama alaihim. Okey, di sini juga mim mati. So izhar. Rabbuhum. Okey, mim ni warna hijau. Faham? Mim warna hijau. Jadi kita dah sebut, jika mim warna hijau, of course dia akan bertemu dengan ba. Kita tengok di sini. Tengok dia bertemu dengan ba. Dia takkan bertemu huruf lain. Takkan wujud mim yang mati bertemu dengan huruf selain ba. Jadi hukum dia automatic ikhfa syafawi.
Dzambihim. Okey, ini sama seperti ini iklaq. Sebab apa? Bila kita sebut za yang mana depan dia nun mati, nak sebut ba, daripada nun mati nak sebut ba, kita seakan-akan nak sebut mim. So sebab tu dia bubuh mim. Dzambihim. Okey, di sini ada mim mati lagi. So banyak izhar syafawi di sini. Fasawwaha. Okey. Tak ada hukum. Wala yakhafu uqbaha. Okey. Di sini ada satu hukum yang qalqalah sughra. Okey, itu sahaja untuk tajwid dalam surah Asy-Syam. Jadi kita saya buat live kat rumah je, jadi nampaklah sikit-sikit. Saya nak ketat kan. Jadi kita masuk dalam pemahaman dalam surah Asy-Syam ini. Apa itu surah Asy-Syam? Surah Asy-Syam ni surah yang macam Salihah Raslan tulis tu, surah matahari. Ini anak Sulaiman ni, kalau Kak Lili tak tengok lagi, ini anak Sulaiman. Anak Sulaiman. Abang saya. Okey. Jadi kita masuk dalam penjelasan surah Asy-Syam. Okey, Syam ini ialah matahari. Allah bersumpah dengan surah matahari. Bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Mari kita baca bersama. Wasyamsi wa duhaha. Apa maksudnya? Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Oh, tahu nama Yusuf. Nama dia Yusuf. Yusuf bin Sulaiman. Yusuf Amsyar. Baik. Jadi Allah bersumpah dengan surah ini, wasyams, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wadhuhaha, maksudnya sinarnya pada pagi hari. Okey, Allah bersumpah kerana apa? Jadi maksudnya benda tu adalah perkara yang hebat, ataupun benda tu adalah hebat. Sumpah Allah bukannya perkara itu tak ada kelebihan, mesti ada kelebihan. Okay, kita tengok ayat kedua. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya. Bulan apa? Mengiringi siapa ni? Mengiringi bumi. Mengiringi bumi, bukan mengiringi matahari. Wal qamari idza talaha. Okey. Wan nahari idza jallaha. Okey. Wan nahar apa maksudnya? Dan demi siang apabila menampakkannya. Siang. Jadi ini berkaitan dengan aturan alam, aturan timbul bulan, turun matahari. Jadi Allah nak cerita dalam surah Asy-Syam ni, perkara aturan Allah ni tak akan bercanggah. Maksudnya apabila malam tak akan mendahului siang dan siang tak akan mendahului malam. Matahari tak boleh mendahului bulan dan bulan boleh mendahului matahari. Seperti berlakunya gerhana. Itu adalah fenomena-fenomena yang Allah tunjukkan kepada kita. Tapi dalam kaedah alam, siang dan malam tak ada percanggahan, tak boleh kejar mengejar. Semua ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, wal-laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya gelap. Jadi malam ini merujuk kepada penutupan pada hari tersebut. Walaupun dalam kaedah Islam, malam merupakan starting hari Selasa, start daripada malam tersebut. Itu dikirakan sebagai hari. Macam malam ni merupakan malam Isnin. Tetapi dalam barat punya, ikut pada Masihi, barat punya ideologi, ini adalah pengakhiran malam. Jadi kita ni dah dijajah oleh barat. So kita punya pemikiran pun dah tersegmen seperti dia. Itulah kita punya kita punya pegangan. Kalau ikutkan, kita sepatutnya beramal seperti orang Arab. Mereka menganggap seperti malam ini ialah malam Isnin. Kita ikut kepada yang Nabi ajar kepada kita. Baik, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Kenapa langit ni sangat takjub, hebat lagi? Sebab apa? Kita nampak langit ni ada tiang tak? Langit ni tiada tiang, tak ada apa-apa pun, tapi dia still kat atas dan kita tak boleh capai dia.
ada banyak riwayat tentang hal langit ni. Seperti kita tahu, langit ni mempunyai 7 lapisan. Sab'an samawat, 7 lapisan langit. Jadi kita yang lihat langit yang kita lihat ni adalah langit yang pertama. Itu pun tak mampu kita capai. Tak mampu kita gapai dengan alat-alat yang kita ada, alatan-alatan moden yang kita ada. Kerana apa? Nak tunjukkan kekuasaan Allah sangat-sangat hebat, sangat-sangat luas. Jadi langit kita tak mampu, langit pertama ni pun kita takkan capai, apatah langit-langit yang ketujuh. Langit. Jadi Allah ibaratkan dalam apa ni? Dr. Zakir Naik menjelaskan kaedah luasnya alam semesta ni, ibaratnya adalah seperti bumi, ibarat bumi dengan langit. Langit pertama adalah seperti cincin yang dicampak ke padang pasir. Itu ibaratnya. Dicampak ke padang pasir. Itu perbezaan bumi dengan langit pertama. Bayangkan kecilnya cincin dengan seluas padang pasir. Okey. Langit pertama pula, beza luas langit pertama dengan langit kedua adalah seperti cincin yang dicampak ke padang pasir. Boleh. Langit kedua pula dengan jarak dengan langit ketiga, luas dia adalah seperti cincin yang dicampak ke padang pasir. Begitulah sampai ke langit ketujuh. Bayangkan berapa luasnya. Langit ketujuh, langit keenam seperti cincin dicampak ke padang pasir, sampai langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha seperti cincin dicampak ke padang pasir. Kita tak terbayang Allah tu sebesar mana. Memang Allah tu maha besar. Jadi anggaran-anggaran itu semua kita tak dapat nak sebab tu manusia takkan mampu capai langit yang pertama sekalipun, apatah langit ketiga, kedua, ketiga dan keempat. Jadi benda tu, perkara tu merupakan sam'iyat, perkara-perkara yang kita tidak boleh dipikir di logik akal, tak boleh dipikir. Itu perlukan penjelasan falsafah. Baik, kita masuk ayat-ayat seterusnya. Ayat 6. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Bumi yang dihamparkan. Kerana apa Allah meletakkan perkataan hamparan di sini? Tahaha ni, tah ni maksud tah, yang diletakkan atau dihamparkan. Kenapa Allah menggunakan ayat hamparkan? Saya ada belajar Mesir dan seorang syekh mengajar kepada saya tentang mengapa penjelasan dia menghamparkan bumi ini, kerana Allah bukan Allah menidakkan yang bumi ini bulat. Seperti penjelasan orang-orang terdahulu, jahiliah dulu, mereka menganggap bumi ini adalah rata sampai ke hujung sana. Betul, bumi matahari tenggelam kat laut, timbul kat gunung, tenggelam kat laut, timbul kat gunung. Itu falsafah pula. Itu ideologi orang-orang terdahulu, mereka tak tahu. Tapi bumi ni, Al-Quran dah jelaskan 1400 tahun yang dahulu yang bumi ni bulat. Ada ayat Quran dia. Tetapi orang jahiliah dulu, orang yang pada zaman Nabi semua, zaman-zaman dulu, tak percaya. Tak percaya. Yang bukan Islam lah. Yang Islam percayalah. Dan Barat sekarang baru menemui 1900 lebih baru menjumpai yang roket pertama yang berjaya lepas ke bumi, keluar, dan baru nampak yang bumi ni bulat sebenarnya. Tapi dia pun lepas, saya lupa siapa nama dia yang berjaya keluar first sekali. Lepas tu dia turun, dia beritahu dekat orang keliling, bumi ni bulat rupanya. Apa yang kita fikir tu salah sebenarnya. Cek tu rupanya Al-Quran dah cakap lama dah, 1400 tahun yang lalu. Orang tu termasuk Islam. Saya lupa nama dia apa. Kalau tak saya sebut dah nama dia. Selepas dia tahu yang Al-Quran ni 1400 tahun dulu dah sebut dah, waktu tu orang fikir bumi ni rata. Jadi, tetapi Allah sebut di sini wal ardi wa ma tahaha, bumi dihamparkan kerana Allah merujuk kepada mata kita. Sebab zaman dulu orang ingat bumi ni dihamparkan, geduk macam tu, rata je sampai hujung. Hujung dia laut. Laut ni adalah penghujung dunia. Itulah ibaratnya. Seperti kita tengok dalam surah Al-Kahfi kan. Nanti saya akan cuba terang dalam surah Al-Kahfi bagaimana kisah Zulkarnain menaklukkan. Dia menakluk sampai ke hujung dunia lah ibaratnya, sampai ke hujung timur. Dia nampak matahari tenggelam di laut lumpur hitam. Nanti saya akan cerita benda ni. Zulkarnain pun yang mana hebat ni, yang mengurung Yajuj-Majuj, dia pun ingat bumi ni rata. Dia ingat matahari tenggelam kat laut dan timbul ikut gunung di timur. Okey. Kita masuk ayat ke-7. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Jiwa siapa ni? Roh kita. Roh, penyempurnaan roh kita ni sangat sempurna Allah menciptakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Apa maksud ayat 8 ni? Dia mengilhamkan kepadanya. Nya ni merujuk ke ayat 7 tadi. Ayat ke-7 tadi merujuk kepada apa? Merujuk kepada jiwa, roh tadi.
yang mana Allah dah letakkan ilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. So kita ini boleh pilih. Kitalah makhluk Allah yang mempunyai pilihan sama ada nak buat yang baik atau buruk. Kalau kita tengok makhluk-makhluk Allah lain, semua ada satu pilihan saja, iaitu bertakwa kepada Allah. Tetapi kita manusia saja inilah yang mempunyai Yuri Gagarin ke Yuri Gagarin tu, saya tak pasti Yuri Gagarin tu apa, tapi kalau Kak Lily search dekat Google Qattara Depression, Kak Lily akan jumpa satu tanah yang lekuk dekat Mesir, yang mana dahulunya mempunyai air zaman Zulkarnain dulu. Air yang terisi seluas laut lah. Lekukan tu besar dekat Mesir, namanya Qattara Depression, atau dalam bahasa Melayu dia kelekukan Qattara. Di situlah tempat Zulkarnain habis takluk. Kalau ikutkan, kalau tak ada laut tu, tak ada lekukan tu, dia akan takluk lagi sampai habis tanah, sampai Libya, sampai. Tapi sebab dia nampak laut, dan dia ingat dah tak ada jalan dah lepas tu. Dia ingat tu penghujung dunia. Jadi dia nampak matahari terbenam cantik dekat lekukan Qattara tu. Laut, air tu warna hitam sebab Qattara tu tanah dia mendap warna hitam. Kisah Qattara Depression ni disebabkan tentera Parsi, Allah azab tentera Parsi ni ketika dia menakluk dengan kejam di negara Mesir. Tentera Parsi ni dia tiba-tiba padang pasir tu menjadi mendap. Mendap dan tentera Parsi tenggelam di dalam tanah lembut Qattara tersebut. Nama dia The Qattara Depression. Nanti saya cerita tentang surat Al-Kahfi. Saya ada cerita tentang awal-awal surat Al-Kahfi ni. Ada yang tengok dalam live saya itu seorang, nama dia Siti Hasmah. Dia tahulah kisah. Okey. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat 8 ni Allah mengilhamkan kepadanya jalan ketakwaan dan kejahatan. Allah kita saja makhluk Allah yang diilhamkan jalan ketakwaan dan kejahatan. Kita boleh pilih nak buat mana. Kita dah beri pilihan. Itulah hebatnya manusia ini, merupakan khalifah di dunia ini. Sebelum kita adalah jin yang mentadbir dunia, tetapi Allah memilih kita pula. Dan jin semua dihalau ke gunung-gunung dan bukit-bukit dan laut-laut. Sebab tu kita dilarang sama sekali pergi ke gunung-gunung dan laut-laut. Bukan dilarang, ditegah lah. Maksudnya boleh pergi, tapi perlu ada ilmu. Kita nak pergi ke tempat-tempat mereka ni perlu ada ilmu. Sebab itu tempat mereka. Jadi kita perlu ada ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, jadi macam kes acap tu. Atau jadi kes kes-kes yang banyak sangat hilang-hilang ni. Jadi orang-orang yang tak ada ilmu, yang acah-acah hebat tu, cakap-cakap besar, memang kalau pergi tempat mereka memang kena. Itulah kita pentingnya ada ilmu dalam memasuki kawasan-kawasan mereka tersebut. Okey. Jadi manusia diberi dua pilihan untuk sama ada buat kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau kamu buat kebaikan akan dapat balasan syurga Allah, dan jika buat kejahatan akan dapat balasan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nauzubillah, kita minta hindari daripada azab tersebut. Kita masuk ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Okey. Ayat 9. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jadi di sini ayat 9 menjelaskan bahawa ayat 8 ni, bahawa siapa yang memilih jalan ketakwaan tersebut, maka beruntunglah orang yang memilih jalan ketakwaan tersebut, yang mana menyucikan jiwanya, sentiasa menyuci. Ketakwa ni maksudnya menyucikan jiwa dia, sentiasa mempelajari, sentiasa mengambil iktibar setiap apa yang berlaku. Kerana kita ni sentiasa ada kesilapan, dan kita sentiasa ambil iktibar daripada kesilapan. Tetapi siapa yang tidak pernah mengambil iktibar daripada kesilapan, maka dia tak pernah cuci dia punya hati dia. Itu dia punya konsep hati ni yang saya masuk dalam kelas Dr. Azizan ni. Konsep kolam jiwa ni, dia terangkan bahawa kita sentiasa bersihkan kolam jiwa kita supaya sentiasa bersih. Cara bersih, sentiasa mengambil iktibar setiap kali kita buat silap. Kerana manusia tak lari buat silap, mustahil kita tak ada buat silap. Jadi siapa yang mengambil iktibar, sentiasa meningkatkan diri dia, maka itulah orang yang bertakwa. Beruntunglah dia. Itulah orang qad aflaha wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya kolam jiwa tersebut. Janganlah kotor. Siapa yang kotor kena bersihkan. Kita sentiasa kotor kan. Kita dalam keadaan sekarang ni, kita sentiasa kotorkan jiwa kita tanpa kita sedar. Sebab kita tak lari daripada dosa. Cuma kita punya berapa kuat kita cuci sentiasa hati kita. Itulah orang yang akan menang. Siapa yang sentiasa cuci
konsisten sentiasa cuci. Apa maksud cuci tu? Maksud dia sentiasa ambil iktibar, cuci hati kita, cuci. Itulah orang yang beruntung, ketakwaan. So sebab pentingnya zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah penting? Zakat fitrah adalah merupakan skip ataupun penyucian hati yang paling berganda sekali. Maksudnya daripada hitam tu, kalau hitam legam sangat hati kita ni, bila kita zakat fitrah, cuci terus habis. Itulah penting zakat fitrah ini. Dan diwajibkan setiap tahun kita tunaikan di bulan Ramadan. Jadi pentingnya zakat fitrah. Jika di samping tu kita sentiasa mengambil iktibar setiap kali kesilapan kita supaya kita sentiasa cuci. Tetapi orang yang sentiasa bersedekah dan sentiasa mengeluarkan harta dia, bila kita keluarkan harta kita, itulah namanya cuci hati kita. Kita sentiasa keluarkan harta. Keluarkan harta ni merupakan macam zakat fitrah tu lah. Dia cepat penyucian hati yang sangat cepat. Jadi ini orang yang selalu bersedekah, harta dia, contoh dia sedekah macam Sayyidina Abu Bakar, sedekahkan seluruh harta dia ke jalan Allah kan. Bukan senang macam tu. Jadi dia tidak diwajibkan zakat fitrah. Sebab apa? Haul dan nisabnya tak cukup. Harta dia tak sempat sampai setahun ni punya nisab dia. Tak sempat sampai setahun dah keluar. Tak sempat. Apa syarat zakat? Mesti cukup haul dan nisab. Haul, cukup harta tu kekal selama setahun. Dan kita tak pernah pakai, boleh keluarkan nisab ni. Haul dan nisab. Nisab tu cukup dia punya peratus dia punya duit. Kalau waktu dia sampai bulan Ramadan tu, dia punya duit dia kosong dah. Nak zakat apa? Itu maksudnya tak cukup haul dan nisab. Sebab dia tu seorang yang dermawan. Penting kita menjadi seorang yang dermawan kerana ia merupakan penyucian hati kita. Okey. Kita masuk ayat ke berapa tadi? 11. Kadzabat Samudu bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasul kerana mereka melampaui batas zalim. Okey, ini dah tajuk lain. Masuk tajuk kaum Samud. Siapa kaum Samud ni? Kaum Samud ni. Anda kena tahu tentang cerita-cerita kaum Ad, kaum Samud, kaum Tubah, kaum kaum ni, kaum Namrud. Semua ni kena tahu. Itu merupakan banyak ketipan yang kita dapat. Kaum Samud ni merupakan kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi yang keberapa tu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi ke-6. Wajib kita tahu dalam 25 Rasul ini tersebut. Tetapi dia bukan ulul azmi. Jadi kaum Samud ni, dia merupakan kaum Nabi Saleh. Seorang yang kaum yang hebat juga seperti Ad. Tetapi Ad hebat lagi. Ad ni dia mengirim bangunan yang sangat-sangat hebat. Serta teknologi yang kita tak dapat tahu. Kerana apa? Dah dihancurkan oleh Allah sekelip mata tanpa ada jejak. So kita fikir waktu tu zaman batu. Kita ingat orang zaman dulu ni zaman batu. Itu pemikiran barat. Tetapi dalam Islam kita dah tahu dah kaum Ad ni Allah dah cerita dah rakamkan dalam Al-Quran. Yang kaum Ad ni dia punya teknologi, dia ada teknologi yang dahsyat, hebat. Dia ada yang mana Allah hancurkan sampai tak nampak. Tak sempat diwarisi kepada kita. Sebenarnya kita ni dah patut daripada zaman dulu dah boleh maju dah sebenarnya. Tapi Allah hancurkan sebab zaman dulu, Nabi-Nabi zaman dulu Allah keras sedikit dengan umat mereka. Allah keras sedikit dengan umat mereka ni. Kalau buat dustakan sikit Rasul, azab hancur. Jatuh azab hancur tanpa ada jejak. Itu azab dulu, cepat saja. Tapi zaman umat Nabi Muhammad Allah kasih sayang sikit. Yang mana kalau Allah bagi ketangguh dulu. Jika dia buat zalim, umat manusia, kita tengoklah sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang buat zalim, rasuah dan sebagainya, tetapi Allah tangguh. Itulah keistimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi kaum Samud ni dan kaum Ad semua ni, mereka kufur sikit saja, Allah hantar azab terus. Kaum Nabi Nuh dan sebagainya, lagilah tenggelam satu bumi ni. Jadi mereka sebenarnya dah maju dah zaman kaum Ad dengan kaum Samud ni, tetapi Allah lenyapkan dia punya teknologi sampai tak sempat nak diwarisi pada kita. Hebatnya kaum Samud ni kalau kita tengok. Nanti saya akan ceritakan kaum Ad dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ada sebut dalam Irama Zatil Imad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ada Ad, surah Ad. Nanti saya jelaskan tentang kaum Ad ni. Jadi kaum Samud ni merupakan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang dibuat oleh kaum Samud ni? Idzim ba'atha ashqaha. Okey, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka ni, tengok ayat seterusnya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasulullah di sini ialah Nabi Saleh berkata kepada mereka,
biarkanlah unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Okey. Jadi para Nabi dan Rasul ini mempunyai mukjizat. Antara Nabi Muhammad boleh belah bangunan dan sebagainya. Boleh tumbuhkan pokok di celah batu dan boleh keluar di jari-jari jemari Nabi ni keluarnya air. Ketika mana para sahabat pun memerlukan air, Nabi boleh keluarkan air di celah jari baginda. Itu Nabi kita punya mukjizat. Nabi Musa, dia boleh belah laut. Dia belah laut, kita tengok dekat Mesir, mempunyai laut. Penemuan dua laut, kita nampak garisan dia, nampak perbezaan antara laut ni dengan laut ni. Kesan belah tu masih ada lagi. Itu mukjizat Nabi Musa. Nabi Saleh, dia punya mukjizat dia ialah dia nak tunjukkan kat kaum dia. Sebab apa mukjizat ni perlu? Kerana nak bagi bukti yang Allah Maha berkuasa, bukan yang menunjukkan mereka tu ahli sihir. Jadi Nabi Saleh ini dia punya mukjizat yang Allah tunjuk ialah keluarnya, lahirnya unta betina di sebuah batu yang besar. Unta ni keluar tiba-tiba dekat sebuah batu yang besar. Saya tak pasti batu atau gua. Jadi unta ni sangat besar. Unta betina dan mempunyai susu yang banyak dan manis dan sedap. Ini merupakan mukjizat Nabi Saleh AS. Jadi kita baca ayat seterusnya. Jadi Nabi Saleh kata apa? Ayat ke-13 ni. Lalu biarkanlah unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Maksudnya di sini orang kaum Samud ni dia nak sembelih. Dia suka melanggar perintah Allah. Biasalah kaum-kaum Zul dulu ni. Bila yang tu dilarang, yang tu lah nak dibuat. Sama je macam kita sekarang. Sama je macam kaum Nabi Lut. Benda yang dilarang lah, nak suka dibuat. Itulah seronoknya. Manusia ni, dia terbalik akal dia. Kalau kita nak jelaskan, nak berdakwah, kita kena terang yang sebaliknya, maka dia akan terpusing ke. Kita suruh yang sebaliknya, mungkin dia terpusing ke. Tak tahulah macam mana. Tapi manusia ni suka gairah kepada perkara yang kejahatan. Kerana kejahatan lebih menyeronokkan dan lebih menyedapkan hati kita, menafsukan kita. Nafsu ni, diri kita seronok dengan kejahatan. Itulah Allah sebutkan dalam ayat yang ke 8 tu. Yang mana Allah ilhamkan kepada roh kita, ada dua pilihan kamu saja makhluk Allah yang ada dua pilihan, iaitu memilih ketakwaan atau kejahatan. Kalau makhluk-makhluk lain, kita tengok makhluk gunung dan pokok, binatang dan sebagainya. Kalau mereka ni nak buat selain daripada aturan Allah, mereka akan hancur, akan diazab oleh Allah. Tapi kita ni sahaja yang diberi banyak pilihan, nak buat baik ke buruk, dan Allah tangguhkan kita punya azab. Kita tak, umat Nabi Muhammad tak sama macam umat-umat Nabi lain. Mereka terus diazab. Okey. Jadi Nabi Saleh suruh biarlah unta ini minum dengan minumannya dan jangan kau sembelihnya. Saya baca dalam buku cerita Nabi Saleh tu macam itulah, jangan sembelihlah kaum Samud nak sembelih unta tu. Itulah degilnya kaum Samud ni. Jadi kita baca ayat ke-14. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya serta menyembelihnya, kerana itu Tuhan membinasakan mereka kerana dosanya, lalu diratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah-punah semuanya. Jadi itulah saya ceritakan. Yang mana kaum Samud ni dia lagi tak boleh dia buat lagi itulah dia nak buat. Dia sembelih unta itu di waktu malam, di malam hari, ketika tak disedari oleh sesiapa. Unta ditambat di sebatang pokok dan disembelih oleh mereka, dan mereka makan unta itu dengan seronok, girang gembira. Jadi sebabkan kedegilan mereka itu, Allah mendatangkan azab dengan satu jeritan yang sangat-sangat kuat, ataupun guruh, bunyi yang sangat kita dengar bunyi guruh pun dah jantung nak tercabut. Itulah seumpama bunyi yang ada yang riwayatkan seperti guruh yang kuat, yang berdentum sehingga mati semua apa ni, kaum Samud ni. Allah ratakan mereka. Bukan bunyi tu matikan dia, bangunan-bangunan pun jatuh, bangunan rumah-rumah jatuh impak ke mereka. Berpekecai keadaan kota kaum Samud tersebut. Seperti mana kaum Ad, rata habis. Tak nampak langsung dia punya kesan pembinaan tersebut, kesan-kesan dia punya keberadaan kaum tersebut. Nak tunjukkan kerasnya azab Allah pada waktu itu. Kalau kita tengok azab seperti berlaku kat Indan dan di sekarang ni, gempa bumi dan sebagainya, semua Allah bagi sikit, Allah cuit sikit je, sebabnya masih ada kesan bangunan, runtuhan tu masih ada. Kalau zaman dulu kaum Samud dan Ad ni rata habis, lagi kuat dia punya azab dia. Lagi berkecai. Kalau ada waktu tu memang habis lah.
betul lah nak tunjukkan Allah ratakan. Tetapi zaman sekarang fikir teori Darwin tu kata manusia ni asal daripada monyet, asal daripada orang gua ketuk-ketuk batu macam chimpanzee tu. Sebab apa dia berfikir macam tu? Sebab dia nampak kesan-kesan manusia hidup zaman dulu. Macam ada batu pecah, lepas tu ada kesan tembikar pecah, lepas tu duduk kat gua-gua ada bangkai-bangkai manusia, lepas tu keliling tu. Itu manusia orang asli. Zaman sekarang pun ada orang asli, zaman dulu pun ada orang asli. Kita manusia ni mesti ada yang maju dengan ada yang tak maju. Sama je konsep dia. Sama je kehidupan ni. Tak boleh nak kata yang ni maju. Ni semua manusia asal pada macam ni. Lepas tu tiba-tiba sebut asal pada beruk pula. Lagi lah tak logik. Kita dah belajar dalam Al-Quran. Al-Quran inilah merupakan ilmu ghaib yang kita tak tahu. Ilmu yang kita boleh tahu benda yang orang lain tak tahu. Itu yang hebatnya Al-Quran ini. Jadi berbalik pada kisah Nabi Saleh itu, jadi hancurlah Allah hancurkan kaum Samud ini kerana mereka menyembelih unta tersebut. Wala yakhafu uqbaha, maksudnya dan dia tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Jadi itulah azab yang menimpa kaum Samud tersebut. Jadi surah Asy-Syam ini kesimpulannya menceritakan jadi surah Asy-Syam ini lebih menceritakan tentang permulaannya. Dia menceritakan tentang Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, bahawa aturan-aturan Allah ini tidak boleh ada yang mendahuluinya, dan langit serta pembinaannya. Allah sebutkan benda-benda yang sebut benda-benda yang pembinaan kehebatan Allah ini dalam alam semesta. Pembinaan alam semesta yang mana kita nampak pembinaan alam semesta ni kita tak mampu tiru, manusia tak mampu nak ikut. Yang mana langit tidak mempunyai tiang, mana ada bangunan tak boleh ada tiang, habis jatuh. Kemudian Allah yang ke ayat ke-8 masuk pada penceritaan tentang ciptaan roh, bahawa roh ni Allah anugerahkan kepada kita dua ilham, nak buat baik atau buruk. So that's why kita ada iman dan nafsu. Iman menyuruh kepada kebaikan dan nafsu menyuruh kepada kemungkaran. Dan kemudian masuk ke ceritaan kaum Samud. Okey. Jadi ada 3 topik di dalam surah Asy-Syam ini. Alhamdulillah. Kalau penting apa yang saya terang, kita sebarkan kepada orang lain. Jika tak penting, tak sebar pun tak apa. Jika saya ada salah pun minta saya tegur, kerana saya pun masih ada kekurangan dalam penjelasan. Dan ada yang pihak yang menasihatkan saya supaya menggunakan tafsir. Jadi saya memang menggunakan tafsir. Saya bukan menggunakan kepala otak saya sendiri. Saya menggunakan tafsir Al-Munir. Dan serta rujukan-rujukan daripada orang lain. Dan apa yang saya baca, dan saya ni jenis seronok membaca tentang kisah Zulkarnain, kisah-kisah seperti Nabi dan para Rasul ini, dan teori-teori semua ini saya ada baca tentang perkara-perkara tersebut. Jadi bukanlah saya terang ni seperti tin kosong, ada dia punya isinya di dalam. Okey. Jadi setakat itu sahaja penerangan untuk surah Asy-Syam. Yang baik datang daripada Allah, dan yang kekurangan yang salah dan yang buruk itu semua datang daripada diri saya sendiri. Jika ada kesilapan, minta beri feedback dan beritahulah apa yang patut saya. Jika ada salah apa yang saya terang, minta betulkan. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.